yang mereka cipta sendiri. Di situ telah terjadi soal jawab di antara baginda dan kaumnya. Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya? Surah Al-Anbiya ayat 52. Mereka menjawab, Kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya. Surah Al-Anbiya ayat 53. Lalu baginda berkata, Sesungguhnya kami dan datuk nenek kamu adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Anbiya ayat 54. Semenjak daripada itu, Nabi Ibrahim sentiasa berdakwah kepada kaumnya. Baginda berdakwah dengan cara mengajak kaumnya berfikir akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, pada setiap tahun telah menjadi kebiasaan kaum Nabi Ibrahim AS mengadakan satu hari raya yang besar. Di hari besar itu, semua penduduk pun keluar meninggalkan kota kerana hendak pergi berburu. Nabi Ibrahim AS turut diajak bersama-sama mereka untuk meraihkan hari perayaan tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim AS menolak dengan memberi alasan yang baginda sakit. Sesungguhnya aku merasa sakit, yakni tidak dapat turut berhari raya sama. Surah As-Safat ayat 89. Mereka pun meninggalkan Nabi Ibrahim sendirian. Baginda telah membuat keputusan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Baginda tidak menghancurkan berhala yang paling besar. Pada berhala yang paling besar itu diletakkan sebilah kapak. Siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang zalim. Puas mereka berbincang dan berfikir, siapakah yang melakukan semua itu? Akhirnya, mereka bersepakat menuduh Nabi Ibrahim AS yang memusnahkan berhala-berhala mereka. Ini kerana hanya baginda seorang sahaja yang tidak keluar berburu. Nabi Ibrahim dicari lalu ditangkap. Di hadapan orang ramai, Nabi Ibrahim AS disoal siasat. Engkaukah yang melakukan demikian kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Surah Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim dengan tegas dan berani menjawab, Yakni tidak. Bahkan yang melakukannya ialah yang besar, yakni berhala di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka kalau mereka dapat berkata-kata. Surah Al-Anbiya ayat 62. Kaum Nabi Ibrahim terdiam dan berpandangan di antara satu sama lain. Oleh itu, mereka mencari sebuah tanah lapang, keras dan licin bagi tempat pembakaran. Tidak kira tua, muda, kecil dan besar, semuanya sibuk mengumpulkan kayu api sehingga setinggi bukit. Ada juga riwayat yang menyatakan semua binatang yang hidup di daratan berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS, kecuali cicak. Pada saat itu, Nabi Ibrahim AS hanya bertawakal dan berdoa kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Kawan-kawan sekalian, akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim AS dengan pertolongan dari Allah. Usaha yang dilakukan oleh kaumnya yang kafir itu menemui kegagalan. Selepas kejadian itu, semakin ramailah pengikut Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dipanggil menghadapnya. Lalu Raja Namrud dengan angkuhnya berkata, Apakah ada Tuhan selain aku? Akulah yang patut disembah. Hukum yang aku tetapkan pasti berlaku. Apa kamu berani menentang aku? Nabi Ibrahim menjawab dengan sikap yang tegas. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Surah Al-Baqarah ayat 258. Sambil berkata demikian, Namrud mencabut pedangnya.
lalu dipancung kepala salah seorang tahanan hingga putus, manakala seorang lagi dibiarkan hidup. Nabi Ibrahim AS tidak mengalah. Baginda mencabar Raja Namrud yang angkuh itu. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Oleh itu, terbitkanlah ia dari barat. Surah Al-Baqarah ayat 258. Ternyata Namrud yang jahil itu gagal menyahut cabaran Nabi Ibrahim AS. Sejak hari itu, Namrud mengisytiharkan Nabi Ibrahim AS sebagai musuhnya yang harus dihalau dari negeri itu. Kawan-kawan sekalian, bagaimana pula dengan Nabi Ibrahim AS selepas dihalau oleh Namrud? Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan pengikutnya berhijrah ke Palestin untuk memulakan gerakan dakwah di sana. Sebelum berhijrah, baginda telah berkahwin dengan Siti Sarah, iaitu anak kepada bapa saudaranya. Baginda telah berhijrah bersama-sama dengan Nabi Lut AS dan beberapa orang yang beriman. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Palestin, Nabi Ibrahim AS dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah pula ke Mesir. Semasa perjumpaan dengan Raja Mesir telah terpikat dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim terpaksa menipu Raja Mesir dengan menyatakan Siti Sarah adalah saudara baginda. Tujuan baginda berkata demikian kerana sekiranya baginda mengaku baginda adalah suami Siti Sarah, pasti musibah akan menimpa baginda. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Pada suatu hari, Raja Mesir telah bermimpi bahawa Siti Sarah sebenarnya telah berkahwin dan suaminya adalah Nabi Ibrahim AS. Allah telah melembutkan hati Raja Mesir. Pada keesokan harinya, Raja Mesir melepaskan Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim AS. Akhirnya, Siti Sarah bebas pulang ke pangkuan suaminya yang tercinta. Nabi Ibrahim AS mengambil keputusan untuk berhijrah ke Palestin semula. Sejak itu, Palestin menjadi tempat tinggal tetapnya dan menjadi tanah airnya sendiri. Selepas penghidupan mereka sebagai suami isteri, mereka tidak mempunyai anak. Siti Sarah seakan-akan tahu apa yang tersirat di dalam hati suaminya itu. Oleh yang demikian, Siti Sarah mencadangkan supaya Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Siti Hajar, iaitu hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada mereka. Tidak berapa lama selepas perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Allah telah memakbulkan doa Nabi Ibrahim dengan mengurniakan kepadanya seorang anak lelaki yang dinamakan Ismail. Beberapa tahun selepas kelahiran Nabi Ismail AS, Allah memberikan kabar gembira melalui malaikatnya bahawa baginda akan dikurniakan seorang lagi anak lelaki, iaitu Ishak, yang juga berpangkat Nabi. Ishak tidak dilahirkan oleh Siti Hajar, tetapi Siti Sarah. Masya Allah, maha berkuasanya Allah. Sesungguhnya, sebelum ini Siti Sarah tidak boleh mengandung. Tetapi dengan kekuasaannya, Siti Sarah dapat melahirkan anak walaupun usianya telah lanjut. Pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim ialah Allah akan memberi petunjuknya kepada siapa sahaja yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencari kebenaran. Akal fikiran yang sihat dan hati yang bersih merupakan satu jalan untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Nabi Ibrahim AS mempunyai akal yang bersih lagi suci, Allah telah mengangkat darjatnya seperti di dalam kitab suci Al-Quran, iaitu Allah mengucapkan salam kepadanya. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Ibrahim. Bukan itu sahaja, malah di dalam solat kita juga
ada mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang beriman selepas kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan semua ahli keluarganya yang beriman. Dengan memerhatikan kejadian alam dengan segala kebesaran dan keindahan akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dan teknik penyampaian dakwah amat penting, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu dengan menggunakan lisan dan tangan dalam menyampaikan seruannya. Pergantungan pada Allah sangat penting, tidak kira pada waktu susah atau senang. Dengan pergantungan dan keyakinan yang tinggi terhadap Allah, akan membuat kita rasa tenang dan tidak mudah mengalah ataupun berputus asa apabila menghadapi musibah.